Man menutup hidungnya dengan lengan baju sambil merungut marah, menuduh Hafiz menyimpan sisa makanan atau ada bangkai tikus mati tersepit di celah almari. Mereka berdua mencari punca bau itu di sekeliling bilik, menyuluh bawah katil dan belakang almari dengan lampu telepon pintar. Namun tiada sebarang bangkai ditemui. Lantai bilik bersih, tiada tanda-tanda kehadiran hayuan perosak. Hafiz hanya diam membatu. Kuba menyedapkan hati sendiri dengan memberi alasan bahwa mungkin ada paip kumbahan pecah di luar bangunan asrama. Namun jauh di sudut hati kecilnya, dia tahu bau tanah lembab itu adalah bau yang sama seperti bau di celah akar banir, tempat dia menemui batu hitam itu. Masuk malam kedua, gangguan beralih bentuk daripada deria, bau kepada pendengaran. Dan kali ini, ia jauh lebih agresif dan menakutkan. Tepat jam 3 pagi, bunyi guli jatuh kedengaran dari tingkat atas. Tik, tik, tik. Bunyi itu jelas, bertalu-talu melantun di atas lantai simen. Diikuti dengan bunyi perabot berat diseret dengan kasar. Grup, bunyi kaki kerusi besi bergesel dengan lantai menghasilkan ngilu yang menyakitkan gegendang telinga. Man tidak dapat menahan sabar lagi. Dia bingkas bangun, menyangka ada pelajar junior yang menceroboh masuk ke tingkat 5 yang sepatutnya dikosongkan untuk kerja-kerja renovasi. Dia nekat keluar bilik untuk memeriksa, membawa lampu suluh yang terang. Yakin dia akan menangkap penceroboh itu. Namun, tidak sampai 2 menit kemudian, pintu bilik mereka terkuak kasar. Man meluru masuk semula dengan wajah pucat lesi, seperti mayat hidup. Nafasnya kencang turun naik, menahan ketakutan yang amat sangat. Dengan suara bergetar, Man memberitahu Hafiz bahwa pintu akses ke tingkat 5 itu masih bermangga kukuh dengan rantai besi berkarat yang dipenuhi habuk. Dia sudah coba menarik pintu itu tadi, dan ia memang terkunci mati. Mustahil ada sesiapa boleh masuk ke sana tanpa kunci pendua dari pejabat pentadbiran. Tetapi bunyi guli dan perabot diseret itu. Bunyi itu memang datang dari betel-betel atas kepala mereka di lantai yang sepatutnya kosong dan berhabuk tebal. Kata-kata Man mematikan segala logik akal mereka pada malam itu. Tiada penjelasan saintifik yang boleh merungkaikan bagaimana bunyi perabot diseret boleh berlaku di tingkat yang terkunci, rapat, dan tidak berpenghuni. Hafiz sendiri tidak terlepas daripada gangguan yang lebih pribadi dan menyakitkan. Setiap kali matanya terlelap, dia didatangi mimpi ngeri yang sama berulang kali. Dalam mimpinya, dia melihat pokok tua, tempat dia mengambil batu itu, mula membesar di dalam bilik asramanya. Akar-akarnya menjalar masuk melalui tingkap nako, bergerak lincah seperti tentakel sotong kurita, gergasi mencari mangsa. Akar-akar itu membelit tubuh Hafiz dengan kuat, menekan dadanya sehingga dia tidak boleh bernafas, seolah-olah paru-parunya dihimpit batu besar. Dia akan terjaga dalam keadaan terkunggap-kunggap, mencari nafas. Peluh sejuk membasahi seluruh tubuh dan cadar katil. Keadaan menjadi semakin nyata dan menakutkan apabila pada pagi itu, semasa sedang mandi, Hafiz mendapati terdapat kesan lebam yang besar di lengan kanannya. Bila diamati, di bawah cahaya matahari pagi, lebam itu berwarna kebiruan dan berbentuk sangat anehia. Jelas kelihatan seperti cengkaman 5 jari tangan yang kurus, runcing, dan panjang. Ia bukan kesan terhantuk pada bucu katil atau meja, tetapi kesan genggaman kuat daripada sesuatu yang memiliki tenaga fisikal yang nyata. Hafiz memandang almari besinya dengan rasa gerun yang tidak terhingga. Walaupun berkunci, dia boleh merasakan haba panas memancar keluar dari sela-sela pintu almari itu. Batu itu bukan sekadar batu biasa. Ia adalah suar yang memanggil tuannya datang untuk menuntut hak. Menjelang jam 2:50 pagi,
Bau hanyir yang menyesakkan itu tiba-tiba lenyap, diganti dengan udara malam yang kembali netral. Man menghela napas panjang, menyangka gangguan itu akhirnya reda. Namun itu hanyalah puncak palsu satu helah kejam. Sebelum serangan sebenar bermula, 10 menit kemudian, almari besi Hafiz bergegar dengan keganasan yang tidak masuk akal. Seolah-olah ada gempa bumi setempat yang berpusat di sudut itu. Bunyi besi dipaksa bengkok memecah kesunyian malam yang hening, dan pintu almari itu ternganga luas dengan sendiri, mendedahkan kegelapan pekat yang jauh lebih gelap dari bayang-bayang biasa. Dari perut almari itu merangkak keluar satu susuk tubuh bongkok yang mengerikan. Rambutnya panjang, kusut masai dan basah melencun dengan cecair hitam menutupi sebahagian wajahnya yang pucat, tidak berdarah. Bau busuk yang tadi hilang kini kembali menyerang dengan kekuatan yang meloyakan. Seolah-olah ada bangkai mereput betul-betul di sebelah hidung mereka. Rakan-rakan Hafiz kaku, lidah keluh melihat entiti itu. Jari telunjuk makhluk itu yang runcing dan kotor menuding perlahan ke arah timbunan kain pelikat. Arahan tanpa suara itu jelas. Pulangkan hak aku sekarang, atau nyawa jadi galang ganti. Hafiz tahu masanya sudah tamat. Dengan tangan menggeletar, dia menyeluk kain itu. Sebaik kulitnya menyentuh batu hitam itu, dia mengerang tertahan. Batu itu kini panas membara, seolah-olah dia memegang ketulan arang hidup yang sedang menyala. Haba itu melecurkan kulitnya, tetapi dia menggenggamnya erat dan memecut keluar dari bilik, meninggalkan rekan-rekannya yang masih trauma, ketakutan. Perjalanan ke pinggir hutan simpan adalah ujian keberanian terakhir. Jalan raya sunyi, tetapi suasananya sesak. Setiap kali Hafiz melintas di bawah lampu jalan, mentol di atasnya berkelip ganas sebelum meletup pecah berderai pop-pop. Satu demi satu, kegelapan sedang mengejarnya. Di belakangnya, bunyi tapak kaki berat berdentum di atas tar. Dum dum dum. Bunyi itu semakin hampir, diiringi dengusan napas kasar yang panas tepat di tengkuknya. Hafiz memegahkan telinga, nekat tidak menoleh ke belakang. Tiba di sempadan hutan, Hafiz mencampakkan batu panas itu ke pangkal pokok asal. Serta-merta, satu angin ribut bertiup dari dalam hutan, menghempas tubuhnya dengan kasar sehingga dia terpelanting jatuh terlentang di atas tanah lembab. Bunyi dedaunan bergeser kedengaran seperti jeritan marah yang akhirnya reda secara tiba-tiba. Kesunyian damai kembali, beban berat di bahunya hilang. Serta-merta, Hafiz bangkit, berlari pulang ke asrama tanpa menoleh. Bersyukur kerana hutan itu memilih untuk melepaskannya kali ini. Kisah ini menjadi peringatan keras bahwa sempadan antara dunia manusia dan dunia haid adalah satu garisan halus yang tidak boleh dilanggar sesuka hati. Jangan biarkan tangan gatal mengundang pada. Sesetengah cenderamata hutan mempunyai harga mistik yang terlalu mahal untuk dibayar dengan nyawa. Jika Anda pernah diganggu, kongsikan pengalaman seram Anda di komen. Langgan saluran ini untuk kisah benar seterusnya.